Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid? Semoga semuanya sihat walafiat. Dan hari ini lebih baik dari semalam, insya-Allah. Baiklah, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu bidang ibadah, sunat arba'at dan hayat. Sunat arba'at dan sunat hayat berada di dalam solat, yang mana selain daripada perkara-perkara wajib, perkara-perkara rukun dalam solat, ada juga perkara-perkara sunat yang dilaksanakan di dalam solat. Kita ada rukun solat dan kita ada sunat. Perkara-perkara rukun adalah perkara-perkara yang tidak boleh ditinggalkan di dalam solat, yang mana jika ditinggalkan, terbatallah solat kita. Manakala perkara-perkara sunat adalah perkara-perkara bila kita tinggal menjadikan perbuatan solat kita tidak sempurna. Seterusnya, murid-murid masih ingat rukun solat ada berapa? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, niat. Kedua, berdiri tegak. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, rukuk serta tamakninah. Yang keenam, i'tidal serta tamakninah. Yang ketujuh, sujud serta tamakninah. Yang ke-8, duduk antara dua sujud serta tamakninah. Ke-9, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, memberi salam yang pertama. Dan yang ke-13, tertib. Kalau kita lihat di dalam rukun-rukun solat ini, ada tak perbuatan-perbuatan yang tidak ada di dalam ini? Ya, maksudnya selain daripada 13 ini, perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara sunat yang kita pelajari hari ini, insya-Allah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perkara sunat. Dibahagikan kepada dua, iaitu sunat arba'at dan sunat hayat. Sunat arba'at bermaksud amalan sunnah yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, kita perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh, sunat arba'at membaca doa kunut. Maksud sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh sunat hayat membaca doa iftitah. Ini adalah contoh-contoh sunat arba'at, yang mana sunat arba'at seperti yang kita sebut tadi, jika ditinggalkan, maka perlulah digantikan dengan sujud sahwi. Yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Bacaannya ialah Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Bacaannya ialah wa ala ali Muhammad. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh-contoh sunat arba'at. Di mana sunat arba'at seperti yang kita sebut tadi, jika ditinggalkan, maka perlulah diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah duduk membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal, iaitu
Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir, iaitu wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Ustazah percaya murid-murid telah menghafal doa kunut dan mengamalkan dalam solat subuh. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Baiklah, seterusnya kita sambung sunat haiat, yang mana pelakuan sunat haiat ini jika ditinggalkan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Sunat haiat terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama perbuatan dan yang kedua bacaan. Kita akan pergi satu persatu berkaitan dengan perkara-perkara sunat tersebut. Baiklah, sunat haiat perbuatan yang pertama terdiri daripada mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Dan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Seterusnya, mari kita lihat gambar rajah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sunnah haiat. Berikut adalah keadaan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Ada sedikit perbezaan antara lelaki dan perempuan, di mana yang perempuan mengangkat tangan di dalam kawasan bahu, manakala lelaki mengangkat tangan di atas bahu. Ini adalah cara mengangkat takbiratul ihram dengan betul. Boleh pastikan sama ada kita lakukan yang betul ataupun tidak betul. Dan biasakanlah mengangkat takbiratul ihram dengan cara yang betul. Seterusnya, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ini adalah cara mendakap tangan yang betul. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud pada setiap perbuatan di dalam solat. Baiklah murid-murid, ini adalah gambar rajah bagi duduk iftiraj dan duduk tawarruk. Yang mana duduk iftiraj kita laksanakan pada perbuatan tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud. Manakala duduk secara tawarruk adalah kita melakukan ketika tahiyat akhir. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir, seperti di dalam gambar rajah ini. Yang terakhir, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Perlu diingatkan bahawa kita tidak perlu menundukkan muka sebelum memberi salam ke kanan dan di pertengahan sebelum kita memberi salam ke kiri. Seterusnya, mari kita pergi ke sunnah haiat yang kedua, iaitu bacaan. Yang pertama, melafazkan takbiratul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat.
Sebagai contoh daripada berdiri untuk ke rukuk, kita ada bacaan Allahu Akbar. Yang kedua, isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut Amin selepas Al-Fatihah. Isti'adzah adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Seterusnya, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang ketujuh, membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Dan yang ke-10, memberi salam yang kedua. Apa yang perlu kita lakukan kalau tertinggal bacaan doa kunut? Ya, kita perlu melakukan sujud sahwi. Dan bacaan dalam sujud sahwi ialah Subhana man la yanamu wa la yashu. Ulang sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha suci Allah dan tidak tidur dan tidak lupa. Kesimpulannya, janganlah kita pernah merasakan solat itu beban. Kerana hakikatnya, solat itulah meringankan beban. Solat yang sempurna adalah solat yang dilakukan dengan sempurna. Murid-murid kena ingat, solat adalah tiang agama kita. Alhamdulillah, diharapkan murid-murid dapat memahami sesi pembelajaran kita hari ini. Seterusnya, sila buat latihan di dalam buku Aktiviti Pendidikan Islam muka surat 90 hingga 92. Kemudian hantar hasil kerja di Google Classroom. Kerjasama semua amat Ustazah hargai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.